Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-67 daripada surah Al-Maidah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu Wallahu ya'simuka minan nas Innallaha la yahdil qawmal kafirin. Yang bermaksud, wahai Rasulullah, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika engkau tidak melakukannya dengan menyampaikan semuanya, maka bermakna tiadalah engkau menyampaikan perutusannya. Dan Allah jugalah akan memeliharamu dari kejahatan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang kafir. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ahli tafsir dalam menjelaskan sababun nuzul bagi ayat ini meriwayatkan beberapa riwayat, di antaranya apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abi Hatim daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Beliau berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang atau memerangi Bani Anmar di satu tempat, Dhatul Riqa namanya. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di berhampiran dengan sebuah perigi. Maka seorang bernama Al-Harith daripada Bani Najjar berkata, aku akan membunuh Muhammad. Maka teman-temannya bertanyakan kepadanya, bagaimana engkau hendak membunuhnya? Dia berkata, aku akan berkata kepada Muhammad, berikan aku pedangmu. Maka apabila ia memberikan pedangnya kepadaku, aku akan menggunakan pedang itu untuk membunuhnya. Lalu Al-Harith mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Muhammad, berikan padaku pedangmu untuk aku lihat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan pedang itu kepadanya. Secara tiba-tiba Al-Harith terketar-ketar tangannya sehingga pedang yang dipegangnya itu telah terjatuh daripada genggamannya. Lalu Nabi SAW bersabda, Allah telah menghalang niat yang ada di dalam hatimu. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang sedang kita bicarakan ini. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan 10 pandangan tentang sebab penurunan ayat ini. Dan beliau berkata bahawa walaupun riwayat berkenaan dengan sababun nuzul ayat ini begitu banyak, melainkan yang lebih utama ialah memahami ayat ini dalam maksud bahawa Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu jaminan keselamatan daripada apa jua konspirasi
yang cuba dilakukan kepada baginda, khususnya daripada kejahatan golongan Yahudi dan Nasara, sekaligus memerintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah Allah itu secara terang-terangan, tanpa selindung dan tanpa menghiraukan kejahatan atau tindak balas yang negatif daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kerana ayat ini berada di tengah-tengah penceritaan secara intensif sebelumnya dan selepasnya berkenaan dengan kata-kata atau perbahasan mengenai golongan Yahudi dan Nasara, maka pandangan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi ini adalah pandangan yang sesuai untuk kita memahami ayat yang mulia ini. Membawa maksud Allah Subhanahu wa taala membawakan ayat ini untuk memberikan suatu keyakinan dan keteguhan perasaan serta jiwa semangat yang kental kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar baginda meneruskan perjuangannya dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala tanpa sedikit pun rasa bimbang dan takut dengan kejahatan musuh-musuh baginda dan musuh-musuh Allah dan Rasul, atau apa sahaja yang mereka lakukan, kejahatan yang mereka lakukan, konspirasi yang mereka lakukan dan sebagainya. Sekaligus menjadi suatu berita gembira kepada baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat ini bahawa Allah lah yang akan menjaga, memelihara baginda, menyelamatkan baginda, melindungi baginda daripada sebarang kejahatan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh baginda. Adapun kalimah baligh daripada kata dasar at-tabligh membawa maksud menyampaikan sesuatu kepada pihak yang sepatutnya disampaikan. Dan makna ya ayyuhar rasul, wahai pesuruh Allah yang dilantik, yang dihantar oleh Allah kepada sekalian manusia, baligh, sampaikanlah kepada mereka ma unzila ilaika min rabbik, setiap perkara yang disampaikan, setiap perkara yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu, sama ada berupa perintah, larangan, hukum hakam, adab-adab, pemberitahuan dan sebagainya, tanpa kamu merasa bimbang dan takut, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illam taf'al, dan sekiranya engkau wahai Rasul tidak melaksanakan atau tidak melakukan apa yang diperintahkan engkau oleh Allah, iaitu menyampaikan atau melakukan tabligh, menyampaikan semua yang telah diturunkan Allah kepadamu, tidak engkau sampaikan kepada manusia, fama ballaghta risalatah, maka tidaklah engkau menyampaikan sebarang risalah Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud, jika engkau wahai Rasul tidak menyampaikan kesemuanya, maka seumpama engkau tidak menyampaikan apa-apa yang diwahyukan Allah kepadamu. Kerana meninggalkan sebahagian daripada risalah itu dianggap meninggalkan keseluruhannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pangkatnya, iaitu ya ayyuhar rasul, ia merupakan suatu kemuliaan kepada baginda dan sebagai suatu persediaan terhadap apa yang bakal diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ayat ini berupa kewajipan untuk melakukan at-tabligh, kewajipan untuk menyampaikan setiap risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda, hendaklah dan wajib disampaikan kepada seluruh manusia, seluruh risalah yang diturunkan Allah, tanpa rasa gentar dan bimbang kepada sesiapa. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menciptakan baginda, dialah yang telah menjadikan baginda seorang insan yang memikul tanggungjawab yang sangat hebat, tanggungjawab sebagai pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang telah memilih baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi kewajipan baginda untuk menyampaikan seluruh wahyu yang diturunkan Allah kepada baginda. Dan ini merupakan suatu bukti kepada kita
sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hakikat yang tidak sama sekali tersembunyi atau terselindung daripada kita, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyempurnakan at-tabligh itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan seluruh isi kandungan Al-Quranul Karim. Semuanya telah baginda sampaikan dengan sebaik-baiknya, tanpa mengurangkannya walaupun sedikit. Al-Imam Ibn Kathir telah meriwayatkan atau telah membawakan suatu riwayat daripada Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, bahawa Aisyah berkata kepada Masruq, siapa yang memberitahu kepadamu bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyembunyikan sesuatu daripada apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada baginda, ketahuilah sesungguhnya bahawa ia telah berdusta. Kerana Allah telah berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Seterusnya Ibn Kathir berkata, ummah Nabi SAW telah bersaksi bahawa baginda telah menyempurnakan risalahnya, telah menyempurnakan dalam penyampaian risalahnya, dan ia terbukti dengan apa yang baginda sebut di dalam khutbah baginda semasa Hajjatul Wada'. Kerana baginda berkata di dalamnya, wahai manusia, kamu akan disoal berkenaan denganku, maka apakah yang akan kamu jawab? Mereka berkata, kami bersaksi bahawa engkau ya Rasulullah telah menyampaikan dan telah menunaikan segala risalah dan telah berdakwah kepada ummah muslimin muslimah yang dirahmati Allah. Seterusnya Allah menyatakan, wallahu ya'simuka minan nas. Sebagai satu janji Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah pasti akan memelihara baginda daripada kejahatan musuh-musuhnya, memelihara nyawa baginda daripada dicerobohi oleh sesiapa pun dalam kalangan musuhnya, sama ada untuk membunuhnya atau untuk menyebabkan baginda terbunuh. Maka dimaksudkan dengan al-ismah di sini ialah pemeliharaan Allah terhadap nyawa dan diri baginda sallallahu alaihi wasallam daripada dibunuh. Termasuk juga memelihara dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam daripada dihalang oleh sesiapa juga pun. Oleh bagaimanapun, al-ismah ini tidak bermaksud baginda sallallahu alaihi wasallam terpelihara daripada sesuatu kecederaan. Contohnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dilemparkan batu oleh golongan musyrikin sehingga mengeluarkan darah. Wajah dan gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tercedera dalam peperangan Uhud misalnya. Dan dimasukkan dengan an-nas, wallahu ya'simuka minan nas. An-nas di sini merujuk kepada al-musyrikun wal munafiqun wal yahud, orang musyrikin, orang munafik, orang Yahudi dan sesiapa yang seumpama mereka, iaitu golongan yang kufur, sesat dan juga ingkar, atau kita katakan selain daripada golongan yang beriman dengan sebenar-benarnya, yang pastinya mencintai Allah dan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada frasa ini mengandungi mukjizat, suatu keluar biasaan yang besar dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah melindungi baginda, melindungi kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam daripada dibunuh atau daripada ditimpa sesuatu yang menyebabkan baginda terbunuh di tangan-tangan manusia, terutama tangan-tangan musuhnya. Dan sepanjang sirah perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam telah berlaku lebih daripada sekali, bahkan banyak kali baginda diselamatkan daripada kejahatan golongan musyrikin, termasuklah kejahatan Yahudi yang cuba untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah cubaan untuk meracun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalunya dikawal oleh beberapa orang sahabat baginda. Namun apabila turun ayat ini, baginda telah keluar daripada kemahnya dan mengatakan, wahai sahabatku, beredarlah kamu kerana Allah telah melindungi aku. Seterusnya firman Allah, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk dan hidayah kepada kaum yang kafir, tidak memberi petunjuk kepada mereka yang membawa kepada jalan kebenaran disebabkan keingkaran
dan disebabkan mereka memilih untuk terus berada di atas jalan kesesatan. Dan Allah juga tidak akan memberikan sebarang kemungkinan kepada mereka untuk mampu membunuh dan mengapa-apakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.